Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Saintis dan Pak Akaunten yang masih lagi sudi hadir kelas saya. Terima kasih yang masih lagi memberi peluang pada diri awak untuk belajar dan memberi peluang untuk saya mengajar. Terima kasih yang hadir. Alhamdulillah ada lagi, masih lagi ada lah. Okey. Walaupun dah terlewat beberapa minit, saya ingat saya tak ada kelas hari ni. Jenuh saya check balik tadi. Okey, tapi Alhamdulillah lah, semua ramai dah masuk. Jadi kita mula hari ini dengan bacaan doa dulu, macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidina Muhammad wa amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Hari ini saya akan sambung tajuk baru iaitu geometri koordinat. Okey, saya terpaksa rushing sikit sebab kita banyak dah ketinggalan. Hari ini saya harap awak berada di dapat sediakanlah buku teks, muka surat. Saya muka surat lebih kurang 107 something. Saya tengok buku teks. Surat berapa? Ada siapa-siapa nak beritahu saya muka surat berapa sekarang? Ya, muka surat 175. Okey, 175 buku teks. Okey, jadi saya harap awak ada buku teks lah. Okey, jadi kita tengok di buku teks tu, muka surat 175 ni, kita mula dengan bab 7, geometri koordinat bahagian 1. Nota ni bahagian 1 lah, okey, sebab dia terlampau panjang. Kita bahagi 2 lah, satu bahagian 1, bahagian 2. Okey, kita akan belajar hari ni adalah beberapa lah pembahagi tembereng garis dan juga sagi rumus. Pembahagi tembereng garis ni, saya harap awak faham apa maksud tembereng garis. Tembereng garis ni garis lah. Okey, kita panggil bahasa tepat dia tembereng garis. Okey, atau bahasa mudah dia garis. Okey, jangan awak pening dengan benda tembereng garis. Garis ni macam ni. Ni tembereng garis lah. Okey, garis lah. Tembereng garis. Okey, jadi terus tengoklah apa yang ada dalam nota yang pertama ni. Jadi sebenarnya saya nak terus pergi pada soalan lah sebab tembereng garis ni dia lebih kepada nisbah lah. Okey, saya boleh mudahkan di sini kalau awak tengok ni. Kita ada titik A kepada B, lepas tu P ni macam nak duduk di mana-mana boleh. P ni datang nak membahagikan. Selama ni kita mungkin belajar A, B, lepas tu titik tengah. Awak mungkin belajar ni titik tengah-tengah. P ni sekarang ni dah tak duduk tengah dah. Dia akan bergerak ke kiri ke kanan. Okey, dan bila bergerak ke kiri kanan dia akan membentuk nisbah M dan N 2, 3 ke 5, 6 ke berapa lah ikut nisbah dia potong berapa. Okey, jadi ni ayat dia. Untuk lebih faham kita akan buat soalan lagi. Kedudukan titik P pada suatu tembereng garis AB membahagikan tembereng garis itu dengan nisbah M dan N dan sebaliknya. Itu saya kata tadi. Maknanya kalau datang titik P atau titik apa-apa lah Q ke apa, dia potong ataupun bahagikan garis itu, kita panggil garis itu dibahagikan dengan nisbah MN lah. Okey, sebab bila kita ada satu garis AB, mana-mana P duduk pun, kalau duduk sini, sini M, sini N. Okey, kalau dia duduk di potong di sini pun, sini M, sini N. Maknanya nisbah dia berubah lah. Dia duduk tengah-tengah ni, duduk tengah-tengah ni kita dah belajar sebelum ni. Titik tengah kalau belajar koordinat masa tingkatan 2 tak silap saya. Bagaimana kita nak cari titik tengah. Kalau dua titik koordinat, macam mana kita bahagi dua kan. Okay, saya harap awak ingat lagi tu. Jadi kita pergi kepada latihan dia lah, senang. Okay. Ataupun kalau kita nak tengok no contoh, tengok satu-satu. Daripada tembereng garis, sekejap. Semua orang okey ke? Laju yang saya hari ni. Semua orang okey ke? Okey, cikgu. Okey. Alright. Boleh saya teruskan?
Boleh. Okey, saya harap Boleh. awak dalam keadaan bersedia dan keadaan nak belajar lah. Okey, jadi semalamnya semalam punya video untuk pengajaran saya semalam saya tak boleh nak post lah sebab ada masalah, saya ada masalah suara. Tak ada, saya tiba-tiba saya tengok, saya check balik dekat video tu suara tak keluar. Jadi panjang daripada tengah tu sampai last tu. Tak ada suara cakap, tak ada suara. Jadi sebab itulah saya tak bubuh video yang semalam tu. Jadi hari ni saya harap video hari ni boleh buat lah kot kalau saya dah check. Dah semalam saya check okey dah, tapi itulah bila kita tengok balik save video tu, file video tu, kita buka balik tengok-tengok tak ada suara. Kita harap ni tak ada masalah lah. Okey, baik. Diberi tembereng garis PQ dan satu titik R terletak pada PQ. Titik R berada 7/9 daripada jarak PQ dari titik P di sepanjang tembereng garis PQ. Lakarkan situasi ini menggunakan tembereng garis. Jadi sebab ni contoh ada jawapan lah. Nampak ni. Ni jawapan dia. Dia tembereng garis 7/9 kena R tu lebih sikit. 7/9 kan. Okay, kalau 4.5 baru tengah-tengah. Okay. Jadi betul dia kata, adakah titik R paling hampir dengan P atau Q? Jadi kita tengok kat sini pun kita tahu R hampir dengan Q. Titik R terletak hampir dengan Q kerana kedudukan R ini adalah ni soalan yang mudah lah. Okey, lebih kepada apa saja-saja dia tanya nak tengok awak faham ke tak faham, tu simple je. Yang ketiga, C, dengan menggunakan maklumat yang diberi tentukan nisbah berikut PR PQ. Okey, jadi kat sini ada jawapan. Dia kata PR PQ. Jadi kita tahu PR PQ ni 7. Kita ambil pen ni 7. Okey. Dia kata 7/9. Maknanya semua ni 9. Jadi sini 2. Dia faham tu? PQ ni 9. Okey. PR 7. RQ 2. Boleh faham setakat ni? Kalau okey, tolong raise your hand. Okey. Oi, ramai masuk ni. Okey. Baik. Boleh dengar suara saya? Boleh. Alright. Baik. Faham tak saya buat apa ni? PR 7, RQ ni 2. Faham kenapa RQ tu 2? Sebab dia bagi 7/9. Kat atas ni soalan ni. Ni. Titik R berada 7/9 daripada jarak. Jadi dia bagi 7/9. Jadi semua jumlah semua ni mestilah 9. Okey, jadi sebab itulah RQ tu jadi 2 sebab 9 tolak 7 dapat 2. Okey, jadi bila dia soalan tanya PR RQ, awak letak je lah ikut huruf. Ni PR. Awak tengoklah PR, ni PR. Ikut huruf je. PR, PQ. PQ semua. Sebab itulah 9. Okey, PQ semua 9. RQ, PR. Tengok huruf je. RQ 2, PR 7. Tu 2, 7. Ikut huruf saja. Itu yang penting awak ada yang ini dulu. Okey. Kalau okey, tolong raise your hand. Okey, baik. Terima kasih. Ramai dah masuk. Amat benar Mika masuk ya. Tak apa, tak apa. Baik. Sekarang ni saya teruskan je lah. Okey. Okey, yang ni saya rasa semua boleh buat. Kita pergi pada soalan lah. Soalan ni pun mudah je. Kita buat dengan sepantas yang boleh. Baik, Raja 7.1. Latih diri 7.1. Muka surat 177. Buku teks awak. Okey, saya harap awak semua ada buku teks sekarang. Yang ni. Okey. Raja di bawah menunjukkan satu tembereng garis AB yang dibahagikan kepada 12 bahagian. Okey, ada 12 bahagian, sebesar sikit. Okey, ada 12 bahagian tu. Okey, jadi P, Q dan R. P, Q dan R ialah titik pembahagian dalam tembereng garis tu. Ada 3 titik lah pembahagian dia. Dia nak bagi A dengan B tu kan. Okey, A. Tentukan kedudukan setiap titik itu berhubung dengan nisbahnya. Jadi macam mana tu? Okey, jadi P ni dia membahagi ni sebuah berapa? Kita kira sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. So, sini 4. Sini ada berapa pula?
Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Okey. Maknanya titik P bahagi belah sana 4, belah sini 8. Dia membahagi 4 dan 8. Jadi nisbah dia bahagi tu adalah 4 sini, 8 sini. Ataupun kita boleh kecilkan jadi 1/2. Boleh faham tu? Boleh faham tu? Boleh. Okey. Baik, sama Boleh. juga titik Q. Sebenarnya kita tengok dia potong di mana? Dia potong dekat tengah-tengah ni. Maknanya kita tengok dia membahagi A dengan B tu di tengah-tengah. Maknanya dia potong belah sini separuh, belah sini pun separuh. Maknanya kalau sini 5, sini 5. Kalau sini 6, sini 6, sini 6. Faham tak faham? Maknanya dia bahagi sama banyak sana-sana. Jadi nisbah dia sebenarnya adalah 1, 1. Boleh faham? Okay, bila dia bagi sama banyak kiri dan kanan, maksudnya nisbah belah kiri. Maksud nisbah ni bahagian dia apa? Belah sana satu bahagian, belah sini satu bahagian. Okey, awak faham maksud saya nisbah? Bahagian yang dia terima. Contoh kalau P tadi, dia nisbah dia 4 je. Nisbah sini 8. Jadi belah 8 tu lebih daripada separuh, separuh lah. 1/2. Okay, dia seolah-olah yang diterima dia. Seolah-olah begitu. Tu maksud nisbah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok titik C, yang R pula. Titik R. Titik R. Okay, saya tak payah salin lah. Bagi tahu saya titik R membahagi tembiring garis dengan nisbah berapa? Ni titik R ni. 11/1. 11 nisbah 1. Dia duduk kat sini. So, dia ada 11 bahagian dekat sini. 1 bahagian dekat sini. Jadi dia bahagi dengan 11 nisbah 1. Boleh faham tu? Okay, Boleh. tolong raise your hand. Kalau okay. Alright. So, saya teruskan yang soalan kedua. Soalan mudah ni, soalan-soalan menengah rendah tak silap saya. Rajah di bawah menunjukkan titik P yang membahagi seutas tali AB dengan nisbah M, nisbah N. Jadi dia ada tali, betul dia bagi pula nisbah M dengan N. Okey. Diberi AP, so ni AP. Okey, ni diberi AP tu 10 cm. Yang ni 10 cm, saya tanda sikit, 10. AB AB 35, maknanya sini 25 lah. Boleh faham tu? Boleh faham? Kenapa saya dapat 25 boleh faham? AB adalah 35. Boleh. Okey, baik. Cari nilai M dan N. Macam mana nak cari nilai M dan N ni? Okey, tolong. Yang ni saya tak payah buat lah. Yang ni sekolah menengah rendah punya. Macam mana saya nak tahu M berapa, N berapa? M10, N25. Ini sebab dia minta dalam M ni, dalam bentuk nisbah. Dia bukan tanya kita panjang panjang AP tu 10. Panjang PB tu 25. Bila dia tanya M dengan N, dia tanya nisbah dia berapa? Bukan dia tanya panjang dia. Awak tak boleh bagi jawapan 10, 25. Kecuali memang tu yang paling kecil lah. Sebenarnya kita kena kecilkan je. Dapat berapa tu? 2/5. Ya, 2/5. Very good. Okay. Saya harap semua boleh dapat lah. M bukan 2/5. Nilai M ni, nilai M adalah 2, N adalah 5. Okay, macam mana awak dapat? Saya harap awak boleh bagi tahu saya ataupun awak boleh ulang kaji balik lah. Yang ni simple je. Bahagi je lah kan. Kan betul Humairah buat macam mana? Bahagi. Ya, bahagi saja. Okey. Ringkaskan awak akan dapat 25. Kalau kecuali tak boleh ringkas lah, itulah jawapan dia. Macam sekarang 10 dengan 25 ni boleh ringkas, jadi kita bagi ringkas. Baik. Huraikan kedudukan P di atas tali itu berhubung dengan nisbahnya. Sekarang ni baru dia minta dalam bentuk nisbah. Tadi dia tanya nilai M berapa, N berapa. Jadi huraikan P. Ni saya bagi jawapan lah. Jawapan dia, nisbah dia P ni. Kan ni 2, yang ni jadi 5. Jadi jawapan dia, huraikan kedudukan P ni. Maksudnya titik P ni duduk dalam nisbah 2, nisbah 5. Okay, boleh ataupun jawapan skema sikit. P membahagi tali AB dengan nisbah
2 nisbah 5 lah. Okay. Alright. Simple je. Okey, baik. Soalan keterusnya. Jika tali itu diletakkan di atas pasti X. Okey. Pada satah kertas, maksudnya letak pada satah kertas kita tu. Dengan keadaan A ialah asalan. Okey. Koordinat B ialah 21, 0 ni 21, 0. Okey, saya padam bagi clear balik. Okey. Ini 21, 0. Okey, tadi ni tak apalah. Ni 5, yang ni 2. Ataupun sini 10, sini tadi 25. Okey. Tentukan koordinat P. Okey, dia agak-agak awak koordinat P ni berapa? Berapa? Kita tengok sini ya. Jangan tengok ni dah lah. 10, 25 tak payah dah lah. Tengok koordinat saja. 21, apa tahu awak tengok nisbah 25. Okey, bila dia letak, dia kata tu 21. Maknanya sekarang ni, kita tahu jumlah semua ni 7. Maksudnya kita kata jumlah nisbah semua ni 7. Okey, 7. Jadi maknanya kalau kita nak tahu satu kotak berapa, satu kotak ni berapa, kena bahagi. 21 bahagi dengan 7. 21 bahagi dengan 7. Saya nak tahu satu kotak berapa. Okey, dari 21 bagi 7 ni dapat 3. Maknanya satu kotak ni 3, 3, 3 lah. Tapi sebab ni 2 je. Sekejap. Okey, saya padam. Okey, sebab ni 2 je, dua bahagian saja. Jadi kita tahulah, kita tahu 21 bagi 7 ni 3. Lepas tu ni dia ada 2 je kotak. Jadi 3 kali 2 dapat 6 lah. Sini 3, ni sini 3. 3 lagi, jadi 6 lah. Jadi P tu sebenarnya adalah 6, 0. Tu jawapan dia. Boleh? Very simple. Boleh. Very simple. Ni bukan soalan MAT ni. Soalan macam nak bagi warm up lah. Okay? Okay. Yang ini. Rumus ni awak kena tengok betul-betul. Dan ini kita nak belajar yang hari ni yang paling penting yang inilah. Menerbitkan rumus pembahagi tembereng garis pada satu kata. Jadi sekarang sebelum saya start ni, saya nak beritahu awak. Sebelum ni awak belajar, awak ada belajar yang macam ni. Awak ada belajar titik ni, X, titik Y. Awak sambung sini. Ada lagi satu, X1, Y1 kat sini. Betul tak? Lepas tu sebelum ni awak belajar, saya besarkan. Awak belajar, awak nak cari tengah-tengah ni macam mana? Dia kata titik tengah. Ni titik tengah. Sebelum ni awak belajar jarak sini sampai sini. Okey, berapa jarak dia dan juga titik tengah. Okey. Menengah rendah lah tu. Saya tahu tu level menengah rendah yang tu sebab saya lama mengajar menengah rendah. Menengah rendah awak kena cari titik tengah dan juga cari jarak. Okey, sekarang ni saya nak awak ingat balik macam mana awak nak cari titik tengah. Macam mana awak nak tahu titik tengah ni? Katalah sini X2, Y2. Macam mana saya nak tahu X2, Y2 ni? Ingat lagi tak? Seorang pun tak ingat. Tak ingat eh? Bagi tahu saya tu terang, ingat ke tak ingat? Nak beritahu tu pun tak mau. Ingat ke tak ingat? Tak. Tak ingat. Okey, terima kasih. Bagi tahu tak ingat, cepat lagi cepat saya ajar. Tolak cikgu. Ya? Tolak. Salah, bukan tolak. Awak sedang mengingat eh. Ya. Macam mana awak nak cari titik tengah tu? Dia macam ni eh. Tak apa, saya tolong. Macam ni, saya tolong refresh balik. Macam mana kita nak cari titik tengah? Kita ada nilai apa-apa kat sini. Okey, saya pakai pen hitam ni. Sini, awak tambah yang sini, awak bahagi 2. Sebab dia kan titik tengah. Jadi awak ambil X 1 tambah X, awak bahagi 2. Awak akan dapatlah X2 ni. Okey, faham tak faham? Awak bahagi 2 kenapa? Jarak sini sampai jarak sini kita tambah 2. Kita tambah, lepas tu kita bahagi 2. Bahagi 2 kita dapat kat sini. Sama juga Y. Y tambah Y ni. Lepas tu bahagi 2. Dapat tengah ni. Boleh faham tak? Okey tak?
Alright. Ni yang lama. Sebelum ni ya. Okey, saya kata tadi ya, yang kita belajar sebelum ni bila duduk kat tengah-tengah. Hari ni, AdMed untuk Form 4, dia tak bagi duduk tengah-tengah dah. Dia akan mula ubah sikit. Macam mana? Tu kita belajar tembiring tadi tu. Dia bagi kita satu garis macam ni. Dia bagi kita titik A, B macam ni. Sekarang ni tadi saya kata kalau titik tengah ni awak ambil dua, bagi dua. Sekarang ni titik tu bergerak. Ada nisbah sini ke sini ke. Contoh P. Apakah nilai koordinat XY untuk P? Okey. Bila dia bergerak, dia melibatkan nisbah sini berapa banyak, sini berapa banyak. Nisbah dia berapa banyak sana, berapa banyak dia pergi, berapa banyak dia tinggal, macam itulah. Jadi bila ada berapa banyak tu, kita pakai rumus ini. Okey. Jadi kalau kita nak dapatkan titik P tu, ni, XY ni, yang XY ni, okay, kita nak dapat titik XY ni, kita ambil M dengan N ni. N ni adalah nisbah. Katalah nisbah ni 2 ke, 3 ke, kan? Okey, jadi kalau N kita 2, M kita 3. Jadi kita ganti dekat N dengan M ni. Okey, X ni adalah nilai koordinat dekat A, yang koordinat dekat B. Untuk X1, X2 tu. M tambah N ni kita tambah koordinat. Okey, jadi nak faham lagi kita kena tengok soalan. Setakat ni okey tak? Okey, okey. Okey, alright. Kita tengok soalan. Katalah soalan ni. Tengok contoh 2. Kita tengok dulu contoh. Alright. Koordinat titik A dan B. Okey. Masing-masing ialah negatif 5, negatif 2. Dan 5, 8. Maknanya yang ni A. Yang ni B. Jika titik P membahagi tembiring garis AB. Dia ada macam kita buat tadi lah. Dia potong kat tengah-tengah. Potong dalam tu. 3, 2. Cari koordinat P. Okey. Cari koordinat P. Maknanya cari titik tengah-tengah yang P yang duduk kat dalam tu. Okey. Jadi kita tengok ni soal dia, jawapan dia. Macam mana dia buat? Okey. Jadi PSY ni yang kita nak cari. Yang kita nak cari. Koordinat lah XY. Ni. Kat sini. Kita nak cari. Ialah titik yang membahagikan AB dengan nisbah 3, 2. Nampak ni? 3, 2. Dia bahagi 3, 2. Maksudnya belah sini ada 3 bahagian. Belah sana 2 bahagian. Belah sini 3 ni banyak lah. 2 tu sikit. Sebab tu dia bagi nisbah je. Okay, tapi tu bukan panjang sebenar. Tu bukan jarak dia 3 kotak 2. Bukan. Itu nisbah saja. Okey. Baik. Jadi. Koordinat X bagi apa dia? Jadi sekarang dia nak cari koordinat X dulu. Maksudnya kita kena cari satu lah. Koordinat X. Lepas tu kita Y. Macam ni lah. Okay, yang ini pun. Awak akan dapat ni. Yang belah sini ni X je. Belah sini Y dia. Okay. Jadi sebab tu kita kena buat dua-dua lah. Jadi. Okay. Tengok lah. Kita pakai rumus tadi. Untuk dapatkan X. Kita tengok rumus tadi. Yang ini dia darab dengan NX darab MX. M tambah NX tambah MX. Maknanya apa tau? Nak senang kita tengok dekat sini. Nak senang kita tengok dekat rajah ni. Awak tengok 2. Mana 2? Ni 2. Ni 2. 2 ni nisbah. Darat negatif 5. Ni. Darat negatif 5. 3. Yang ini pula. Tak pakai pen hitam. Pen biru pula. 3 kali dengan 5. Yang ni X je. Dia tak main urut Y lagi. Awak faham maksud saya? Dia darab X dengan X. 2 darab dengan negatif 5. 3 darab 5. Mana main tu? Itu X. Huruf X je. Bawah senang je. Awak ambil 3 tambah 2. Ni jumlah nisbah. Okey. Ini adalah jumlah nisbah. Yang atas tu awak darab bersilang je. Awak nampak tak? Satu merah, satu warna biru. Nampak tak? Awak darab bersilang untuk X. Boleh faham setakat ni? Boleh. Awak darab dia secara bersilang. Awak ambil nisbah ni. Awak darab dengan belah sana. X belah sana. Jangan darab X sebelah dia. X sebelah dia yang ni. Jangan darab sebelah dia. Okey. Lepas tu awak ambil 2 ni. Darab X juga tapi yang belah sana. Dia syarat dia bisi yang belah sana. Belah sini darab dengan belah sana. Belah sana darab dengan belah sini. Untuk X. Bawah senang. Ambil dia punya nisbah berapa. Kalau 3, 2, 3, 2. Kalau dia bagi nisbah lain, tambah je nisbah. Okey. So awak tekan kalkulator ni.
Tekan kalkulator, bawah 3 tambah 25, tekan kalkulator, dapat jawapan 1. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Jadi untuk koordinat Y pun sama. Okey. Koordinat Y, okey, kita padam balik ni. Koordinat Y kita guna nisbah yang sama. Kita guna nisbah yang sama tapi kita darat kat Y lah sebab Y kan, darat kat Y. Darat kat Y lah. Ni Y sini, Y. Darat dengan 8. Okey, 2 darat dengan -2. Okey. Macam ni dia buat mana-mana. Mana-mana pun tak apa. Mana-mana dulu pun tak apa. Penting buat tambah. Okey, mesti tambah. Atas tambah, bawah pun tambah. Darat baru tambah. Okey, saya ulang balik. Untuk Y, kita pergi dekat 2 sebab ni start dengan 2, kita buat 2 lah, ikutlah dia kan. Tapi kalau awak nak buat 3 pun boleh. 3, awak darat dengan Y 8. Lepas tu tambah dengan awak ambil 2 ni, darat dengan -2. Okey? Dia mesti Y dengan Y lah tapi dia mesti ke sana. Okey, bawah simple saja. Awak just ambil jumlah nisbah. Boleh? Boleh. Alright, so dapat jawapan lah. Ni lah jawapan dia 1, 4. Okey, kita dapatlah titik kat sini 1, 4. Okey, jadi yang ni pula kita tengok B. Apa soalan B? B, dia kata apa? Titik A, -7, 3. Titik P, 5, -3. B lah. Titik P, 5, -3. B dan M terletak pada satu garis lurus. Diberi P membahagi tembiring garis AB dengan nisbah 3, nisbah 1. M ialah titik tengah bagi AB. Cari koordinat B, cari koordinat M. Okey, baik. Kita tengok soalan dulu. Saya baca soalan. Titik A, P. Okey, diberi P membagi tembiring garis AB dengan nisbah 3, 1. Tapi sini ada jawapan pun. Ni. Okay, sebab soalan tanya koordinat B kan. Okey, baik. Sekarang ni, dia kata B ialah XY, maknanya ni. Sebab kita tak tahu, sebab tu dia tanya. Yang ni, kita tak tahu. Okey, dan P 5, -3. Yang ni P yang duduk tengah. Sekarang ni, kita tak cari yang tengah, dia cari yang tepi pula. Tadi kita dapat yang, tadi dia bagi yang ini, dia bagi yang ini, cari yang tengah. Okey, sekarang ni tak. Dia buat, macam biasalah mat. Dia bagilah lain sikit. Apa dia? Dia bagi yang lain, dia suruh cari yang ujung pula. Okey, dengan nisbah 1, 3. Nisbah sama je. Sini belah sini 1, belah sini 1, belah sini 3. Okey, jadi koordinat M bagi okey, baik. Yang ini dia cari satu-satu lah. Sebab dia tahu dah jawapan ni 5. Okey, dia bagi tahu jawapan. Maksudnya kita buat macam tadi juga. Apa kita buat tahu? Kita ambil nisbah ni 1 ni. Darat dengan apa? Darat dengan X dulu. Darat dengan X. Ni darat dengan X. Okey, ambil yang ini pula. Pen biru, hijau, 3. Darat dengan X lagi sekali. Sini. So apa dia dapat satu? Dia sama macam ni. Dapat 1 kali dengan -7 tambah 3 ni kali dengan X. Jadi 3X. Awak bagi dengan hasil tambah nisbah 3 tambah 1. 4. Jawapan kita dapat tadi kat sini. Jawapan kita mesti kat sini. 5. Okey, sama lah macam kita buat tu. Boleh faham tu? Pak saintis, Pak accountant, okey. Okey, cikgu. Right, dia cuma Okey, cikgu. adjust soalan saja. Dia adjust supaya kita cari yang ujung pula. Tapi kita buat sama je. So, apa awak buat? Awak darat sini, sudah awak akan dapat 20 sini, sini -7 tambah 3x. Lepas tu jadi sini 27, sini jadi 3x, jadi x sama dengan 27 bagi 3 9. Okey, jadi x ni sebenarnya 9. Sama juga y pun kita buat macam tu juga. Okey, jadi saya ingat baik kita pergi pada soalan terus lah. Ni soalan ni. Soalan ni ke? Letih dari 7.2. Apa saya dah bulat-bulat? Saya suruh awak buat ke yang ni? Saya suruh awak buat yang ni ke tadi?
ni. Oh, tak boleh ni. Ha. Ah, kita bincang sekarang. Baru nak bincang sekarang. Jadi tak boleh nak buat lagi. Sekejap Ya, saya padam Okey, boleh. Tak apalah. Awak kena buat 1, 2, 3 ni. Tapi saya tunjuk jawapan dia. Selagi awak salin balik. Salin je lah balik. Okey. Saya memang suruh awak buat. Tapi saya tunjuk macam mana nak buat. Sekarang ni, titik P membahagi tembiring garis yang menyambungkan titik A dan titik B berikut dengan nisbah yang diberi. Cari koordinat titik P. Yang ni simple yang kita buat tadi. Okey, kita buat. Kita salin satu soalan ni. Kat sini saya nak bagi dia ruang sikit. A 37, B -7, 2. Nisbah dia 3 nisbah 2. Okey, jadi kita tengok dulu macam mana. Besarkan sebab saya tak ada ruang tu saya salin balik soalan ni. Okey, baik. Soalan tanya apa? Cari koordinat P. Okey, yang ni simple je lah. Maksudnya dia nak bagi tahu kita sini A, sini B, sini 3, sini 7, sini -7, 2. Belasah je, awak tulis je walaupun nampak macam tak logik ke apa. Awak janji kita nampak tembiring garis. Di sebelah dia 3, 2. Maknanya dia ada lebih lah sikit sini 3, 2. Jadi sini lah P. So sini 3, sini 2. So, apa awak boleh buat? Awak boleh darab je lah. Okey. Macam mana? Ambil 3. Darab apa? 3 darab apa? Ni untuk X dulu. X dulu. 3 kali dengan ataupun bulat. Kurungan je lah. -7. Ni. Okey. Tambah. Lagi apa? Tambah apa? 2 2 darab 3. 2 kali 3. Yes, very good. Alright. So, saya bahagi dengan jumlah dia. Jumlah dia berapa? 3 tambah 2. 3, 5. 5. Okey. Yang ni untuk X. Untuk X. Jadi, awak boleh je nak buat terus X ni. Okey. X jawapan dia. Ataupun awak boleh buat Y pula kat sini. Okey. Y dia sama je. 3 kali 2 tambah 2 kali 7. 2 kali 7. Yang ini darab yang ini. 3 tadi darab yang ini. So, per sama juga 5. Okey. Jadi, yang ni boleh pakai kalkulator lah. Kalkulator ada kat situ. So, saya pakai yang ni tak payah pakai kalkulator. Tak apa. Negatif 1 tambah 6 dapat -15 per 5. So, X sama dengan -3. Yang ini dapat 14 tambah 6, 20 per 5. So, 25 bagi 4. Jadi, Y. Jadi, koordinat P dia adalah -3, 4. Boleh? Boleh. Boleh lah? Wawa okey? Okey, cikgu. Umairah okey? Okey. Ain okey, Ain? Okey. Kalisha? Okey. Atira? Okey, cikgu. Faiz? Faiz okey, Faiz? Okey. Okey, Hakimi okey, Hakimi? Okey ke okey? Alright. Lagi siapa saya tak panggil? Sabur Hamidah okey? Sudah. Ada ke tak ada tu? Siti Nofazlina, okey? Okey, cikgu. Wan okey, Wan? Okey. Alright. Baik. Mana ni Lama saya tak tengok apa tu Zarif, Fikri. Apa merajuk dengan saya ke apa? Tak minat belajar MX ke apa? Alright, tak apa. Itu selingan saja. Baik. So macam mana kalau kita ada kes 2 AP,
macam ni. Kes macam ni. Macam mana pula ni? Ni berapa nisbah sebenarnya ni? Dia tak bagi tahu nisbah, dia bagi tahu nisbah. Dia bagi tahu kita 2APPB. Tu macam mana kita nak buat tu? Apa maksud dia tu? Maknanya yang ini kalau ada kes macam ni, ada 2AP sama dengan PB. Okay, apa awak buat? Kan? Yang lain ni buat macam sama. Sekarang ni kita nak tahu nisbah dia berapa je kan. Jadi yang ini awak boleh hantar AP ni pergi belah sini. Dia akan jadi macam ni lah. Ataupun sebenarnya saya pakai pen warna hitam lah. Sebenarnya 2AP sini 1PB lah. Faham tak? Kalau sana 2AP belah sini 1PB lah. Okey. Jadi saya boleh tulis macam ni 2AP ataupun saya tulis macam ni dah senang. Saya nak bagi awak faham ni macam mana 2 dia jadi macam ni. 2 1 main turun bawah. PB duduk sini, AP main sini. AP duduk sini. Awak faham tak kenapa saya dapat macam ni? Dia soalan macam ni tau. 2AP sama dengan 1PB. Lepas tu, AP main turun bawah. 1 pula main turun bawah. Jadi, 2 sama dengan PB per 1 per AP. Dia faham tak? Faham tak? Jadi, maknanya nisbah ni, PB nisbah dia 2. AP nisbah dia 1. Kalau kita buat line, okay, ada AB je kan? Okay, jadi kalau kita buat line, ni A, ni AB. Bila awak buat line, awak ikut je lah ni. PB 2, AP 1. Maksudnya AP tu 1 je. AP, ni katalah P. AP ni 1, PB ni 2. Jadi semuanya sebenarnya 3 lah jumlah dia. Okay, boleh faham tak? Tu lah, kita punya nisbah ni lah. Ni 1, nisbah 2. Alright, boleh? Jadi kita ada nisbah, kita buatlah macam tadi. Okay, so kalau dia bagi dalam bentuk ni, janganlah susah hati. Saya tunjuk lagi satu. Ada lagi satu ni, soalan kat sini. Okay, kata dia bagi soalan yang ni. 3 AP sama dengan pula nisbah 2 PB. Okey. Macam biasalah kita nak buat satu garisan macam ni. Sini A, sini B. Okey, jadi sekarang ni kita buat macam tadi ya. 3 main turun bawah, jadi 3 per 2 sama dengan PB per AP. Okey, maknanya nisbah PB kepada AP adalah 3 nisbah 2. Okey, jadi PB 3. Maknanya PB 3. PB lebih lah. PB 3. AP ni 2. Boleh? Boleh. Boleh faham tak? Yang ni penting ni. Kalau awak tak faham yang ini, awak tak tahu nisbah dia berapa nanti. Selalunya dia macam terbalik lah. 2 AP, PB. Jadi PB tu yang 2. Macam ni AP, 3 AP, 2 PB. Selalu terbalik. AP tu yang 2. Awak faham tak? Ni terbalik. AP ni yang 2. PB ni sebenarnya 3. Macam terbalik. Selalu macam tu lah. Tapi nak baik lagi awak buat macam ni persamaannya. Ini sebab dia main dengan persamaan. Main soalan macam apa buat persamaan. Jadi kita lebih nampak dia punya nisbah. Okey ke tak okey? Okey. Boleh lah. Jadi nak buat soalan B dengan C buat macam tadi lah. Buat macam ni lah. Okay, kita dah ada dah nisbah dia berapa. Kan? Nisbah dia 3, 2 ni. Ataupun yang tadi tu kita dapat berapa. Kita buat macam biasa je. Darab dia. Okey. Sekarang kita cuba tengok nombor 2 pula. Masa padam sikit. Kita nak tengok nombor 2. Saya bagi awak seminit buat dulu boleh tak? Cik saya je buat ni. Saya bagi awak seminit. Alah, masa tak ada hari ni. Tolong buat. Nombor 2. Ni nombor 2 ni. Nombor 2 ni. Cuba buat sekarang. Buat takat mana yang boleh. Seminit je. Saya tunggu.
Okay, saya tunggu. Tak apa, buat je, buat je. Buat takat mana yang boleh lah. Jangan paksa-paksa. Dah, habis kot seminit. Boleh buat tak agak-agak? Nombor 2. Okay, baik, tak apa. Saya tak tahu boleh buat ke tak. Cuba mengaku je. Boleh buat ke tak? Ke tengah buat? Tengah buat Bawa siap dah? Mana Ain Selalu Ain je membalai-balai. Ain buat dah, Ain? Tengah buat cikgu. Boleh tak buat? Tengah buat macam mana tahu boleh tak boleh Tengah buat kot. Dah, habis dah? Okey, baik. Tak apa, saya tak boleh banyak masa sangat. Sekejap lagi takut banyak masa terbuang lah. Itu je lah. Baik. Titik R PT membahagi tembereng garis yang menyambungkan titik A 2HH. Dia macam ni lah cerita dia. Sama macam buatlah macam tadi. Sama je. Beza dia satu je. Dia tak letak nombor-nombor. Dia letak huruf. Dia letak 2HH lah, 2P, 3T. Sebab tu jawapan dia tak boleh bagi nombor. Sebab tu dia kata ungkapkan P dan sebutan T. Kan? Sebab apa dia kata ungkapkan P dalam sebutan T? Sebab dia lah tak ada nombor. Kena selesaikan huruf-huruf je lah. Okay, jadi kita buat macam tadi. Titik R ni membagi tembereng garis. Maksudnya telah kita ada satu garis. Jadi titik A, yang ni titik B. R tu nak potong dalam nisbah 2, 3. Okay, ni 2. Nisbah dia 3. Yang ni lah R kita. Cumanya dia main pakai huruf. Yang ni PT. A tu tadi 2H. H. Yang ni 2P, 3T. Okay. Macam saya kata tadi. Nak dapatkan yang pertama, X dia. Kita ambil yang ini, darab X lah. Darab yang ni. Okay. Lepas tu ambil pen merah pula. 3 ni, darab X lagi. X sini pula. Okay. Jadi awak akan dapat. Saya tulis pakai pen warna biru. Okay. So awak akan dapat. Sebab ni P kan. Ni P kan. Jadi kita P lah. P. 3 kali dengan 2H. 3 kali dengan 2H. Tambah yang sini 2 kali dengan 2P. 2 kali dengan 2P. Per tambah nisbah 2 tambah 3. 5. Okey, satu ni lagi T. Kita buat T lah pula. T sama juga. 3 kali dengan Y dia. 3T darab dengan 3. Silap. 3 darab dengan H. 3 darab dengan H. Tambah dengan 2 kali dengan 3T. 2 kali dengan 3 per 5. Boleh faham tak saya buat apa sekarang? Benda yang kita buat tadi, tapi dalam bentuk huruf-huruf. Algebra. Okey. Saya padam bawah-bawah ni.
Jadi kita selesaikan macam biasa. Selesai bertakat mana yang boleh buat je lah kan. Yang ni P sama dengan yang ni 6 H tambah 4P sama dengan 5. Okey, jadi yang ni kalau saya teruskan ni saya dapat darab sini dapat 5P. Ini 6H tambah 4P. Jadi 4P belah sana jadi tolak. 5P tolak 4P jadi P je. Jadi P saja. Ini jadi 6H lah. Kan boleh buat apa dah. Okey. Ni biar dulu. Belah sini bersama. Ini akan jadi 5T tambah dengan 3H tambah 6T. Ini akan jadi 5T tolaklah negatif. Tolaklah 6 ni. Di sana jadi negatif T. 3H. Okey. Soalan nak apa Sekejap baca soalan sekejap. Ungkapkan P lah sebutan T. Kita nak P. Jadi saya perlu buat apa ni? Ya je. Saya kena settlekan H ni. H tak boleh ada lah. Kita nak P dengan T saja kan? Okey, sekejap. Maknanya saya perlu buat H sama dengan H tu 6 turun bawah. Jadi P per 6. Jadi yang ini masuk dalam ini. Negatif T sama dengan 3. H tu jadi P per 6. Okey. Itulah. So dia akan jadi 3P per 6 lah. 3P per 6 negatif T. Baik, kita tengok soalan balik. Dia kata apa? Ungkapkan P dalam sebutan T. Maksudnya kita nak ungkapkan P dalam sebutan T. Dia nak P duduk seorang-seorang. Lain semua. P nak duduk seorang-seorang. Hantar yang lain P sana. Jadi 6P belah sana. 6 darab sana. Dia jadi akan negatif 6T. 3 ni turun bawah. So bahagi 3. Sini P duduk dalam. Jadi P sama dengan ni baru kita boleh bagilah 6 negatif 6 bagi negatif 6 bagi 3 dapat negatif 2 T. So ini adalah ungkapkan P dalam sebutan T. Okey. Soalan sama aja, cuma dia dia melewati benda lain, dia pergi ke algebra apa semua tu. Okey. Benda ni soalan dia fundamental dia, soalan dia adalah soalan inilah geometri koordinat ataupun soalan yang berkaitan dengan rumus koordinat ni. Tapi cara awak selesaikan ni adalah awak perlu selesaikan, awak kena mahir algebra awak lah. Okey. Boleh? Okey ke tak okey tu? Tengah menyalin ke apa? Okey. Okey, baik. Alright, terima kasih yang masih setia dengan saya. Ada 11 orang ni, Alhamdulillah. Okey, saya harap awak dikurniakan kecelikan ataupun kecelikan akal lah. Okey, untuk faham benda-benda ni. Saya harap awak tak lena, awak tak baring. Saya harap awak sedang menelaah lah. Cuba faham. Okey, kalau tidak awak rugilah masa. Jadi saya tak nak membazir masa awak. Saya nak awak tengok dan awak cuba faham. Baik, kita cuba buat nombor 3 ni. Okey, cuba nombor 3 pula. Saya bagi awak lebih kurang 2 minit. Cuba buat C dulu. Okey, D biar dulu. Cuba buat 3C. Buat sekarang saya padam sekejap. Okey, nombor 3 pula. Dapat?
Dapat ke? Dapat. Apa tu jawapan dia Ain? 4. 4 ke cikgu? 4 je betul tu Ain. Bagus Ain. Ada lagi yang dapat? 4. Ya, dapat 4. Okey, very good lah. Jadi yang dapat tu tahniah. Dia jawapan dia memang 4. Okey, cara dia mudah saja. Saya dah tunjuk banyak kali sebenarnya. Kita ulang balik saja. Okey. Titik C membagi tembiring garis AB. Jadi awak boleh, kalau awak tak mahu pening, awak boleh buat macam ni. A, B. Lepas tu dia kata titik C membagi tembiring garis tu dengan nisbah 3, 1. Awak boleh buat macam ni lah. Ni C. Ni 3, ni 1. Okey, titik A tu awak tulis balik -2, -5. B ni 6, 7. Jadi nak cari titik C tu, kita buat macam kita buat tadi lah. 3 darab dengan 6. 1 darab dengan -2 tambahlah 3 kali dengan 6 tambah 1 kali dengan -2 per 3 tambah 1, 4. Dan itu untuk titik X lah. Okey, ini titik X. Jadi X ni kita dapat 18 tolak 2. 16 per 4. Untuk 4 lah. Okey, 4. Untuk Y pula. Y 3 kali dengan 7 tambah 1 kali dengan -5 per 4. Terus ni saya dapat 7 kali 3, 21. 21 tolak 5. Berapa? 16 juga Yalah, 21 tolak 5 plus, lepas tu per 4. Jadi samalah 4, 4. Betul lah tu. Jadi titik untuk C adalah 4, 4. Okay, boleh? Yang lain cuba teruskan titik soalan B ni, koordinat D. Soalan koordinat D. Soalan B. Koordinat D. Okay, dia bagi koordinat D ni dengan nisbah 1, 1. Macam mana tu? Dia bagi nisbah 1, 1 je. 1, 1. Okay, jadi saya boleh... Apa maksud 1, 1 ni? Awak ingat tadi kita mula kelas tadi. Apa maksud 1, 1? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Dia sebenarnya dia bagi sama banyak. Jadi sebenarnya, cerita banyak tak guna. Awak boleh ambil terus A, -2. Ni kita buat balik. A, -2, -5. 6, 7. 6, 7. Yang ni untuk B. Ini untuk A. Dia bagi tengah-tengah. Kita buat sebab dia ni 1, 1. Sama banyak. Jadi sama banyak kita ambil titik tengah macam biasa je lah. Awak ambil -2 tambah 6 bahagi 2. -5 tambah 7 bahagi 2. Yang ni saya cakap mula-mula dia awak belajar sebelum ni masa mendengar rendah. Okey, tambah depan tambah belakang. Tambah depan dengan depan bahagi 2. Tambah belakang dengan belakang bahagi 2. So awak akan dapat jawapan lah. Berapa tu jawapan dia? Yang ni 2. 7 tolak 5. 2 bagi 2, 1. 2, 1. Boleh? Boleh Pak Boleh. Saintis? Pak Accountant, okey tu? Ada lagi ke soalan? Okay. Oh, ada lagi. Titik P membahagikan, saya tunjuk satu Satu lah. Titik P membahagi tembiring garis yang menyambungkan titik A dan B dengan nisbah APPB. Okey. Biasa tu. P potong jadi AP betul PB. Cari nisbah APPB dan nilai K bagi setiap yang berikut. Dia nak tahu nisbah pula berapa.
Yang ni macam mana nak buat ni? Okay, yang ni macam mana nak buat ni? Maksudnya K kita ada kat sini lah. Dia nak senang apa, lorek dulu. Buat macam ni. Kita bagi nampak apa benda kita nak buat kan. Ini apa buat. A tu ada 1. Okay, yang ni buatlah A. Ni B. Okay, yang ni B. Yang ni katalah, tu dia bagi apa? -5, dia bagi 10. Okay, lepas tu kita tak tahu nak potong berapa sebab dia tak cakap kan. Dia kata dengan nisbah AP, PB. Kita pun tak tahu nak potong, tapi kita berasas lah dulu mula-mula kan. Agak-agak je lah. Okay, agak-agak je lah. -1, 2. AP. Okay, kita pun tak tahu lagi. MN lah. Okay, yang ni M, yang ni N. Kita tak tahu. Okay, kita tak tahu. Setakat ni okey? Okey. Jadi kan, sekarang ni kita tahu satu benda je. Kita tahu kalau ikut rumus yang saya bagi tahu tu, kita pakai rumus tu macam ni Yang kita nak dapatkan nilai ni, -1 ni, kan? Dia sama dengan apa? Dengan M. Macam tadi, jarak dengan X yang jauh. Jadi -5 M. Okay, faham tu? -5 M. Lepas tu, ambil N pula. Darab dengan X sebelah sini. 1. Okay, jadi N kali 1 apa? N lah. Per M tambah N. M tambah N. Macam tu. Boleh tak? Faham tak saya buat apa ni? Faham. Okay. Saya buat macam tadi kita buat je. Cuma kita tak ada benda. Kita tak ada nombor. Nombor tak ada. Kita pakai huruf je. M, N, N. Tak apa. Okay. Sekarang ni, kita cuba selesai takat mana yang boleh lah. Okay. Yang ini jadi ni. Yang ni pergi belah sana. Dia akan jadi... Ni pergi belah sini. Dia akan jadi... Negatif lah. Negatif M. Negatif N. Yang ni sama je lah. N tolak 5M. Sama je. Okey. Lepas tu, cubalah buat takat mana yang boleh dulu. N pergi belah sana jadi 2N. N tolak N ni pergi belah sana. Jadi tambah N jadi sini jadi 2N. Okey. Lepas tu negatif M ni ambil tolak 5M pergi belah sana. Jadi tambah 5. Jadi tambah 5. Positif 5 tolak M. Jadi 4M lah. 4M lah. Okey. 4M. Okey. Jadi kita susunlah macam tadi. Macam kita buat tadi saja tadi. 4/2 N bahagi M. Okey. N duduk situ. 2 turun bawah. M pun turun bawah. 4/2 ni kita boleh ringkaskan jadi 1/2. 4 1/2 N M. Jadi kita dapatlah nisbah dia. Nisbah M dengan nisbah N ni 1 nisbah 2. Maknanya sebab soalan tanya apa? Cari nilai K. K kita cari belum? Oh, belum lagi. K kita belah Y kan nak kita buat. Sabar dulu. Yang tu kita buat yang X dulu kita dah settle. Iaitu kita dah dapat nilai M dan K. M dengan N dia. Okay, jadi kita tahu AP ni M kan. M tu 1. Yang ni satu ni M ni saya dapatlah 1. N ni 2. Okay, tadi kita tak tahu. Kita baru tahu. 1 tu. Bila kita dah tahu tu, baru kita boleh cari nilai K. Okay, jadi pergi buat belah K pula. Sebab kita dah ada nilai M dengan N tu. Okey, yang saya pakai ambil yang 2 ni. Warna apa nak pakai ni? Okey, warna oren. Okey, warna oren So 2 kali Y. Y belah sana dulu. Tu 2 K. Okey, lepas tu ambil sini 1 kali belah sini 10. Okey, 1 kali 10, 10 lah. 1 kali 10, 10. Tambah dengan M tambah N. 1 tambah 2, 3. Okey, jawapan dia berapa? Jawapan dia yang tengah ni. 2.
Okey, jawapan dia 2. Jadi kita boleh selesaikanlah untuk dapatkan K. 3 kali 2, 6. Ini darab ni. 2K tambah 10. Jadi 2K sama dengan 10. 10 pula. 6 tolak 10. Negatif 4. K sama dengan 2. Jadi K sama dengan negatif 2. Boleh? Okey ke tak okey tu? Ni hampa nak kena buat ni B, C, D ni. Baik saling ke screenshot ke. Lemak menyengit semacam saya punya tulisan ni. Screenshot ke. Okey. Ya. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Baik. Seterusnya kita ada soalan yang macam ni tau. Soalan latih dari 7.3 ni. Soalan dia sama je tapi kali ni dia tak dia soalan yang jenis ada menyelesaikan masalah lah. Maksud saya dia tak bagi macam tadi kita buat dia bagi tahu koordinat macam ni lah. Titik ni lah, titik ni. Sekarang ni benda yang sama tapi dia ada situasi. Situasi. Nampak ni orang main bola lah. Yang ni bawah ni apa? Lebuh raya. Tapi benda tu juga. Fundamental tu yang tu juga. Okey, tapi sekarang ni dia cuma dia wujudkan satu cerita. Okey, boleh faham maksud saya? Boleh faham maksud saya? Maksud saya adalah kita Boleh. nak buat benda macam tadi juga. Beza dia sekarang ni dia buat cerita je. Rajah saya baca soalan nombor 1. Okey. Saya baca soalan nombor 1 Ada ruang nak buat. Ada. Rajah di sebelah menunjukkan kedudukan dua orang pemain bola sepak P dan Q. Satu P, satu Q macam tu. Dia nak buat cerita macam tu lah. Nak buat apa-apa pun boleh kan. Koordinat bagi pemain P dan Q masing-masing ialah 46 dan 40, 45. Okey, baik P macam tu. Pemain P ingin menendang bola kepada pemain Q. Tetapi bola tu jatuh kedudukan 2/3. Okey, tu nisbah dia lah. Okey, jatuh kat 2/3. Maknanya apa? Saya nak tanya awak. 2/3 maknanya sini 2, sini 3 kah? Macam tu Tak. kah? Macam tu kah? Tak. Berapa? Tak. 2, 1. Ya, very good. 2, 1. Ya, ada lagi O-ring tadi. Lupa nak padam. 2, 1. Okey, maknanya 2/3. Sebab jumlah semua 3. Jadi dia bagi dapat 2. Jadi yang tinggal sikit-sikit tu 1 saja. 1 bahagian. Okey. Tapi bola itu jatuh di kedudukan 2/3 di sepanjang garis lurus menuju pemain Q. Dari pemain P. Tentukan koordinat bola semasa bola itu menyentuh. Maksudnya, macam kita nak buat, nak kira yang tu. Yang kita kira tadi. Koordinat tu. Awak faham saya cakap apa? Cari koordinat kat sini. Faham. Okey, jadi dia bagi nisbah kan. Dia tendang bola 2, 1. Jadi kita buat ni. Nak tahu sini. Yang ni mestilah sini X, Y lah kan. Jadi X sama dengan. Bagi tahu saya. Sama-sama kita buat. Apa darab apa? Apa darab apa? 2 darab 40. 2 darab 40 lagi. 1 darab 4. Tambah apa? 1 darab 4. Yes. 1 darab 4. Very good. Per 3. 3. Very good. Okey, yang ni kita boleh selesaikan je lah kot. 80 tambah tu jadi 84. 84 bahagi dengan 3. Berapa tu? 84 bagi 3 berapa? 28. 28. Yang ni untuk X. Sabar sekejap. Y pula. Okey, Y pula. Okey, Y kita darab lagi sekali. Apa dia tu? 1 ataupun 2 boleh. 2 kali dengan 45. Tambah 1 kali dengan 6. Per. Tambah 2 tu berapa? 3. 3. Jadi selesaikan je lah. 45 kali 2, 90. Okey, 90 tambah 6, 96. Per 3. Berapa tu? 96 per 3? 32. 32. Maka koordinat dia adalah 28, 32. Di sinilah. Dah siap menjawab soalan dah. Boleh faham tu? Boleh.
Okey, jadi yang nombor 2 awak buatlah. Okey, sama juga cerita dia. So awak buat kerja awak ni buat nombor 2 ni. Ada tadi saya tinggal kerja tak? Dengan nombor 4 ni awak buat yang ni. 4 awak buat B, C, D. Boleh? Tak banyak mana kan? Nah, yang ni A, B. Nombor 1 B, C. Okey. Boleh? So, tolong salin kerja rumah awak. Latih diri 7.2 B dengan C. Nombor 4 B, C, D. Dan nombor latih diri 7.3 nombor 2. Okey, tanda je lah kat buku teks awak tu, tanda-tanda je, settle lah. Alright, boleh? Ada soalan? Ada soalan ke tu? Tak ada. Okey, tak ada. Tajuk ni panjang Tajuk ni panjang. Jadi kita lepas ni kita akan sambung. Sekejap saya pergi kat nota buku teks ni. 7.2. Lepas tu tadi kita dah buat yang ini 7.3. Saya minta awak buat nombor 2, nombor 3 tak payah. Okey. Ni garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Ni kelas yang akan datang lah. Okey, garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Okey. Tajuk ni memang panjang, banyak. Kertas 2 ada, kertas 1 ada. Okey. Jadi saya ingat setakat tu je untuk hari ni. Kelas yang akan datang kita akan sambung lagi garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Ada apa nak tanya ke? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Tak ada dah. Semua dah faham dah. Okey, baik. Saya harap awak boleh siapkan kerja sekolah semua tu. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Hari Senin untuk kelas mat lah. Okey, kelas mat. So, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Go. Baca doa, baca doa. Masih go. Okey, bye-bye.